Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi untuk kelas PDPR. Okay, hari ini kita akan masuk kepada kemahiran mendengar, iaitu pendidikan keselamatan jalan raya, PKJR. Okay, pendidikan keselamatan jalan raya ni ialah salah satu silibus yang diperkenalkan pada tahun lepas. Okay, akan diajar dalam subjek Bahasa Melayu. Itu tentang keselamatan jalan raya. Okay. Untuk pengetahuan pelajar, kita dah mula PKJR pada tahun lepas lagi untuk tingkatan 1. Sambung tingkatan 2 sehingga tingkatan 3. PKJR ni diajar juga di sekolah rendah. Okay, bermula di sekolah rendah. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan jalan raya sejak dari peringkat rendah lagi. Dan kita tahu sekarang ni banyak berlaku kecuaian sehingga mengakibatkan kemalangan dan juga ada yang kehilangan nyawa lah apabila berlaku kemalangan jalan raya ni. Okey, baik, kita teruskan dengan slide. Okey. Hari ini di akhir pembelajaran nanti kita harapkan pelajar akan dapat mengenal pasti dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 faktor dan akibat nahas jalan raya di Malaysia. Kedua, pelajar boleh menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 langkah yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan prestasi pemandu atau penunggang. Okay, penunggang di sini maksudnya ialah penunggang motosikal dan juga yang menggunakan basikal lah. Sekarang ni kalau kita tengok trend di Malaysia, ramai dah orang mula berbasikal. Sama ada untuk riadah ataupun untuk aktiviti sukan. Ketiga, saya mengharapkan pelajar akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 sebab pejalan kaki dan penunggang berada dalam risiko kematian dan kecederaan serius dalam kemalangan. Okey, kita teruskan. Okey, ini ialah faktor nahas jalan raya di Malaysia. Okey, kita ada 6 faktor nahas jalan raya di Malaysia. Kalau kita lihat di akhbar, okey, keratan akhbar, 3 beranak maut, 8 cedera dalam nahas. Okey. Antara punca faktor nahas jalan raya di Malaysia, pertama ialah keadaan cuaca. Okay. Keadaan cuaca seperti biasa, sekiranya kita ingin melakukan pemanduan, lebih-lebih lagi pemanduan yang jauh, kita kena tahu dahulu keadaan cuaca itu baik ataupun tidak. Okay, keadaan cuaca hujan contohnya, jika keadaan cuaca hujan boleh menyebabkan jalan raya itu licin, okay? Dan boleh menyebabkan kemalangan apabila kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik. Contohnya seperti tayar kenderaan yang sudah haus, okay? Dan jalan raya yang licin boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Kedua, faktor sikap pemandu. Okay, sikap pemandu ini sama ada pemandu cuai dengan sedar ataupun cuai tanpa sedar. Cuai boleh terjadi apabila pemandu mengantuk contohnya. Okay, pemandu tidak mendapat rehat yang cukup dan mengantuk semasa memandu. Lebih-lebih lagi dalam pemanduan yang jauh. Sebab tu kalau boleh apabila kita memandu, kita bawa teman, ada rakan ataupun keluarga yang boleh memandu juga berada di sebelah dan boleh bertukar apabila kita ingin mendapatkan rehat. Boleh juga berlaku sikap pemandu apabila memandu dalam keadaan yang mabuk contohnya. Apabila mengambil kadar alkohol yang tinggi, kemudian memandu boleh juga menyebabkan kemalangan atas sebab faktor sikap pemandu sendiri. Ketiga, keadaan kenderaan. Apabila kenderaan dalam keadaan yang kurang baik, contohnya tidak diselenggara ataupun diservis mengikut masa ataupun keadaan yang sepatutnya. Okay, contohnya apabila kita nak memandu dalam jarak yang jauh, contohnya kita nak balik kampung untuk perayaan, contohnya pada hari raya,
kita digalakkan untuk menghantar kenderaan ke pusat servis, untuk memastikan kenderaan betul-betul berada dalam keadaan yang baik. Kenderaan juga perlu diselenggara ataupun diservis sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Maksudnya kalau 3 bulan sekali, dalam tempoh 1 tahun, 4 kali kenderaan perlulah diselenggara supaya berada dalam keadaan yang baik. Kemudian, keempat, keadaan jalan raya yang kurang baik. Kadang-kadang ada lubang di jalan raya, contohnya pemandu motosikal. Mereka tidak perasan ada lubang besar di jalan raya, juga boleh menyebabkan kemalangan apabila kenderaan yang ditunggang hilang kawalan. Kemudian yang kelima ialah faktornya ialah tidak patuh undang-undang. Contohnya memandu dalam keadaan yang had laju yang melebihi had yang sepatutnya. Atau mungkin melanggar beberapa peraturan seperti melanggar lampu isyarat merah. Kalau kita lihat lampu isyarat merah tanda untuk kita berhenti, kuning tanda untuk bersedia berhenti, hijau boleh meneruskan perjalanan. Ini antara peraturan yang sering kali dilanggar oleh pemandu kenderaan. Dan yang terakhir ialah kegiatan mat rempit. Kalau kita tahu, mat rempit ialah golongan yang menggunakan motosikal dalam keadaan yang berbahaya. Contohnya seperti melakukan aksi berbahaya di atas jalan raya ataupun menunggang dalam keadaan yang laju dan berbahaya. Ini antara faktor nahas di jalan raya. Apabila kita ada faktor nahas jalan raya, pasti ada akibatnya. Akibat yang pertama ialah kadar kemalangan jalan raya akan meningkat. Sekarang ni pun kadar kemalangan jalan raya setiap tahun meningkat. Kedua, boleh menyebabkan kehilangan nyawa, boleh menyebabkan kematian apabila berlaku kemalangan. Ketiga, kecederaan kekal, boleh juga menyebabkan kecacatan, contohnya hilang kaki, patah tangan sehingga menyebabkan kecacatan kekal. Kemudian menyebabkan kerugian, pasti sekali apabila kenderaan rosak, remuk, perlu dibaiki dan menggunakan kos yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah menyebabkan trauma kepada pemandu ataupun mangsa kemalangan. Kita teruskan. Ini ialah cara-cara menangani kemalangan jalan raya ataupun langkah untuk meningkatkan prestasi pengguna jalan raya. Pertama, mengadakan kempen kesedaran dari peringkat rendah lagi. Sebab tu kita adakan PKJR daripada mula dari sekolah rendah lagi. Kemudian di sekolah menengah, kemudian apabila kita hendak mengambil lesen kenderaan, contohnya kita akan menghadiri bengkel dalam beberapa jam sebelum kita mendapat lesen kenderaan. Kedua, mengubah sikap pemandu yang kurang berhemah. Ini perlu dilakukan sendiri oleh setiap individu di jalan raya. Contohnya, bersikap lebih sabar, tidak terburu-buru dalam pemanduan, perancangan pemanduan yang lebih awal. Contohnya kalau kita nak sampai ke satu tempat awal, maksudnya kita perlu bergerak lebih awal. Memperkasa penguatkuasaan undang-undang. Contohnya pihak kerajaan perlu ataupun penguatkuasa perlu lebih tegas dalam memastikan pengguna jalan raya tidak melanggar peraturan. Keempat, menyelenggara kenderaan mengikut masa yang ditetapkan. Ini saya bagi tahu tadi, sekurang-kurangnya 4 kali setahun, iaitu 3 bulan sekali. Untuk kita menyelenggara kenderaan. Tidak bolehlah kita biarkan kenderaan tanpa penyelenggaraan lebih, contohnya 1 tahun tidak diselenggara. Kita guna saja kenderaan. Kemudian kita membuat perjalanan yang jauh dan sebagainya. Membahayakan diri dan juga pengguna orang lain. Kelima, memastikan, ini tindakan kerajaan. Memastikan
jalan raya diselenggara dengan baik dan mempunyai ciri keselamatan yang terbaik. Contohnya lampu isyarat mestilah berfungsi, jalan raya mestilah elok, tidak ada lubang dan sebagainya. Okey, tanda di jalan raya ada tanda-tanda yang dipasang, okey, untuk meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya. Okey, kemudian yang keenam, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Okey, apabila lebih ramai menggunakan pengangkutan awam, lebih kurang risiko untuk berlaku kemalangan jalan raya. Baiklah, ini ialah sebab pejalan kaki dan penunggang sama ada motosikal ataupun basikal paling berisiko dalam kemalangan jalan raya. Pertama, tidak menggunakan jejantas. Okay? Walaupun kenderaan walaupun jalan raya dalam keadaan yang lengang, contohnya tidak ada kenderaan, tetapi ada jejantas yang disediakan, sebagai pengguna kita mesti menggunakan jejantas. Okay? Kita tidak tahu apa berlaku di jalan raya. Lebih selamat kita menggunakan jejantas yang disediakan. Kedua, melintas di lebuh raya yang besar. Contohnya lebuh raya yang besar. Mungkin di sini kita tak lihat lagi lebuh raya yang mempunyai banyak lane. Contohnya sehingga 6 lane, 8 lane. Mungkin di Mukah ni kita hanya lihat 2 lane pergi dan balik saja. Okay? Tapi di lebuh raya besar, di Kuala Lumpur contohnya, mereka mempunyai lebuh raya yang besar. Jadi untuk kita melintas lebuh raya itu sangat-sangat berbahaya. Ketiga, tidak memakai baju pantulan cahaya bagi penunggang motosikal ataupun basikal. Kita kena gunakan pakaian yang boleh memantulkan cahaya supaya pemandu boleh mengesan tahu kita berada di satu-satu tempat, terutama di kawasan yang gelap. Keempat, menunggang di kawasan gelap. Pasti sekali perlu dielakkan. Sekiranya kita perlu berada di kawasan gelap semasa berjalan kaki ataupun menunggang motosikal atau basikal, pastikan kita menggunakan pakaian yang cerah ataupun yang boleh memantulkan cahaya, okay? Ataupun elakkan berada di jalan yang besar. Kelima, tidak mempunyai lampu. Sama ada motosikal ataupun basikal tidak mempunyai lampu. Kemudian tidak berpakaian cerah. Ini tadi yang telah saya sebut. Kemudian tidak memakai topi keleda bagi penunggang motosikal dan basikal. Okay, topi keleda ini sangat penting untuk mengelakkan kecederaan yang teruk di bahagian kepala kita lah. Kemudian tidak mengancing tali topi keleda. Okay, di bahagian dagu ni biasanya penunggang motosikal mereka tidak mengancing tali topi keleda, sama ada mereka terlalu ingin cepat ataupun mereka tidak mengutamakan keselamatan di jalan raya. Jadi ini adalah sebab pejalan kaki dan penunggang paling berisiko dalam kemalangan jalan raya. Kita tahu kenderaan seperti apabila kereta berlanggar dengan motosikal, pasti sekali penunggang motosikal ataupun basikal lebih berisiko kerana keadaan motosikal ataupun basikal yang boleh hilang keseimbangannya berbanding dengan kenderaan seperti kereta. Okey. Baiklah, tadi kita dah sentuh akibat, faktor dan sebab. Jadi ini sahaja untuk pertemuan kita dalam PKJR ini, dan saya harap kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Jadi pelajar-pelajar mestilah menjawab soalan pengukuhan di link Google Form yang telah pun disediakan. Dan juga sebagai bukti kehadiran anda ke kelas PDPR pada minggu ini, anda perlu menjawab soalan di pautan ataupun link Google Form yang telah saya sediakan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pertemuan dan kelas yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.